Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pelajar 4 Ibn Khaldun. Baik, hari ini kita akan masuk ke topik 2.1.2. Kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 94. Okay, iaitu pemilihan sistem peternakan poultry. Okay. Okay. Ada 4 faktor pemilihan sistem peternakan poultry ni. Iaitu yang pertama, kita tengok jenis hasil ternakan. Yang kedua, peringkat umur ternakan. Okay, yang ketiga, kemampuan kewangan, dan yang keempat, bilangan ternakan. Okay, kita akan tengok setiap huraian untuk semua ni. Okay. Okay, yang pertama kita tengok faktor yang pertama iaitu jenis hasil ternakan. Okay, dekat Malaysia ni ada 4 jenis ternakan poultry komersial, iaitu kamu kena ingat ayam pedaging, ayam penelur, ayam kampung dan juga ayam, maafkan saya, dan juga puyuh. Okay. Jadi, kalau kita nak buat sistem peternakan intensif, sistem peternakan intensif ni, dia lebih sesuai untuk ayam pedaging dan juga ayam penelur dan juga puyuh. Okay? Sebab apa? Sebab apa ayam pedaging, ayam penelur dengan puyuh ni lebih sesuai kita guna sistem peternakan intensif? Sebab yang pertama, ternakan ni dia boleh diawasi sepanjang masa. Yang kedua, memudahkan pengurusan seperti pemberian makanan dan juga minuman. Yang ketiga, kawalan pencegahan penyakit lebih berkesan. Okay, dan yang keempat, hasil ternakan tu dia diperoleh dengan cepat dan berkualiti. Okay, itu untuk sistem peternakan intensif. Contoh kalau ayam kampung pula. Ayam kampung ni dia lagi sesuai kita buat sistem peternakan separuh intensif. Maksudnya apa? Separuh intensif ni maksudnya ayam ni dia akan berada di dalam reban pada waktu malam. Lepas tu dia juga akan berada di luar reban pada waktu siang. Okey, ini untuk separuh intensif. Kalau intensif, ayam akan berada di dalam reban pada waktu malam dan juga siang. Kalau yang ni contoh yang cikgu tunjuk dekat sini, gambar ni adalah untuk sistem separuh intensif. Jadi, sistem ni dia lebih sesuai untuk ayam kampung. Sebab apa? Yang pertama, ayam kampung tu dia boleh bergerak bebas dekat luar kawasan ni kan. Yang kedua, dia tak perlukan pengawasan sepanjang masa. Kalau separuh intensif ni memang tak perlukan pengawasan sepanjang masa. Yang ketiga, ternakan ni dia tahan. Sebab apa kita pilih ayam kampung ni? Sebab ayam kampung ni dia tahan dari ancaman penyakit. Dan yang keempat, reban ni juga dia tak perlukan reban yang berteknologi lah. Maksudnya tak perlu letak tempat makanan yang automatik tu kan. Yang kedua, faktor yang kedua ialah peringkat umur ternakan. Ada 3 peringkat. Kamu kena ingat perindukan, pembesaran dan juga pengeluaran. Semasa peringkat perindukan ni, kita gunakan sistem sarat tebal. Kamu ingat lagi tak pembelajaran kita minggu lepas? Contoh sarat tebal yang biasa digunakan apa? Sekam padi, jerami. Itu contoh sarat tebal. Jadi, waktu perindukan ni, ternakan ni dia akan berada dalam kepungan dalam jumlah yang kecil. Ini masa perindukan. Kalau waktu ayam tu peringkat pembesaran, ternakan itu dia bebas bergerak dalam kawasan reban tu. Dan akhir sekali dalam peringkat pengeluaran, ayam penelur dia akan ditempatkan di dalam sangkar. Faktor yang ketiga pula adalah bilangan ternakan. Kalau kamu ada ternakan yang banyak, dia perlukan pengawasan, keselamatan dan kawalan yang rapi. Jadi sistem yang sesuai untuk digunakan untuk ternakan yang banyak ni adalah sistem peternakan intensif. Sebab apa? Sistem peternakan intensif ni lebih sesuai sebab dia memudahkan pengurusan aktiviti ternakan kita. Dan tak perlukan tenaga kerja yang ramai. Sebab sistem peternakan intensif ni kita gunakan bekas makanan dan minuman yang automatik kan. So, tak perlu pun tenaga kerja yang ramai. Tak perlu ada orang yang time ni kena bagi makanan. Sebab apa? Sebab bekas makanan dan minuman automatik itulah yang akan memudahkan kerja kita. Dan pengawalan keselamatan lebih minimum.
Okay, dan pengeluaran hasil juga adalah lebih berkualiti kalau kita menggunakan sistem peternakan intensif. Okay. Dan yang keempat, faktor yang keempat adalah kemampuan kewangan. Okay. Sistem peternakan intensif ni, dia memerlukan modal yang agak besar lah berbanding sistem peternakan separuh intensif. Okay. Seperti contoh, modal besar dari segi perumahan ternakan, okay, alatan automatik, macam saya cakap tadi, alatan automatik seperti pemberian makanan dan minuman, dan juga mesin pengumpul telur. Okay, kalau kita nak guna sistem intensif, memang perlukan modal yang agak besar lah dari segi tu. Okay, dan akhir sekali untuk kelas kita hari ini, kita akan tengok faktor pemilihan sistem peternakan intensif. Jadi terdapat 12 faktor, iaitu jumlah ternakan, kewangan, persekitaran, teknologi, pengudaraan, pencahayaan, kualiti udara, suhu, peralatan, okay, reka bentuk reban, kebersihan dan keselamatan. Okay, jadi faktor-faktor ni kena ambil kira lah untuk jika kita nak buat sistem peternakan intensif. Okay, jadi saya kira itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Okay, jadi saya akan bagi latihan sekejap lagi kamu dalam kuisis. Jadi saya minta kamu semua siapkan latihan tersebut. Okay, jadi setakat itu sahaja. Terima kasih.